Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam ini bertemu kita sekali lagi dalam solusi syariah 30 minit untuk siri yang ke-6. InsyaAllah pada malam ini kita akan terus menghuraikan tentang hudud, iaitu satu undang-undang jenayah Islam yang tidak diamalkan di Malaysia pada hari ini. Dan hari ini kita akan menjemput iaitu seorang yang boleh dikatakan pakar dalam undang-undang, yang bertaraf doktor, yang beramal juga sebagai peguam syar'i dan peguam bela peguam cara sebelum ini, iaitu Dr. Ahmad Jalani. InsyaAllah kita akan jemput beliau ke talian sebentar dan kita akan lihat dulu. Okey. Dan sahabat-sahabat yang di luar mungkin boleh share insyaAllah kita sama-sama berkongsi maklumat tentang hudud, dan insyaAllah ilmu yang dikongsi bersama insyaAllah akan ada barakahnya. Dan kalau boleh tolong share kepada kawan-kawan yang lain sebelum Dr. Ahmad Jalani, Ustaz Jalani untuk masuk menerangkan tentang bab hudud ini insyaAllah. Okey. Saya cuba terus ke talian. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ada banyak jemputan ke ceramah ke dalam musim PKP ni? Tak ada, duduk ceramah kat rumah ya. Ceramah kat rumah. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah hari ini kita adalah satu slot untuk solusi syariah online, yang kebanyakan yang ada di sini adalah sahabat-sahabat, kawan dan umum, yang dianggarkan lebih kurang dalam 10,000 orang akan menonton dalam rancangan kita punya slot ini. Dan kita akan menghuraikan secara umum tentang hudud, dan sekiranya sesiapa yang perlukan untuk penjelasan lanjut mungkin boleh berjumpa dengan pakar-pakar yang berada berdekatan dengan tempat yang saudara-saudara tinggal. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya terus untuk bertanyakan soalan, mendangkan kita hanya ada 30 minit, kecuali kita ada isu-isu yang terkini dan perlukan pada penambahan. Jadi Ustaz, sebelum untuk meneruskan tentang cerita tentang hudud ini, Ustaz jelaskan sebenarnya apa yang dikatakan dengan hudud itu sendiri. Definisi hudud Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, kita dalam masyarakat kita, khususnya di kalangan pencinta hukum Islam ataupun pencinta agama Islam, seringkali menyebut beberapa patah perkataan, antaranya iaitu tentang pelaksanaan undang-undang Islam. Jadi ini antara perkataan-perkataan yang sering meniti di bibir para pencinta agama, khususnya yang berada dalam negara kita. Maka apabila kita ingin melaksanakan Islam, banyak sudut ataupun bidang dan juga tempat-tempat yang perlu kita laksanakan. Bukan sahaja Islam itu kita laksanakan dalam konteks negara kita dalam bentuk undang-undang, tapi juga dalam bentuk perbankan, keuangan sebagaimana yang heboh sehari dua ini, dan juga dalam bentuk kekeluargaan. Kita dengar sepanjang PKP ini pelbagai aduan tentang keganasan rumah tangga dan sebagainya. Jadi berbalik kepada soalan Tuan Syazril sebentar tadi, malam ni kita bincang berkenaan dengan salah satu daripada apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, iaitu untuk melihat undang-undang Islam itu dilaksanakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan salah satunya ialah undang-undang yang dikenali sebagai hudud. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai hudud? Hudud itu adalah satu perkataan yang berbentuk jamak ataupun plural, yang berasal daripada perkataan had, kan, limitasi, kan, limit, sempadan, batas, had. Maksudnya dia adalah satu sempadan, dia pembatas antara dua benda, dua perkara. Itu yang dikatakan had. Selain daripada itu, perkataan had dalam bahasa Arab juga sering digunakan untuk menyatakan bahawa ia adalah bagi mencegah daripada bercantum atau bersatunya
satu benda dengan benda yang lain. Itu juga disebut sebagai had, sebagai pencegah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa had ataupun haddun itu dia dengan makna al-man'u. Al-man'u maksudnya ialah pencegah. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahawa bila disebut tentang hududullah, disebut hudud, dia adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala melarang kita hamba-Nya daripada melanggar larangan-larangan tersebut. Itu dari segi maksud perkataan hudud. Manakala dari segi hukum syaraknya ialah hudud itu ialah kumpulan hukuman-hukuman yang berkaitan dengan jenayah, kejahatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Islam bagi mencegah seseorang itu daripada melakukan sesuatu kejahatan. Dan juga antara tujuan lain ialah apabila dilaksanakan hukuman hudud itu, dia boleh membersihkan dosa jenayah yang terlibat. Wallahu a'lam. Okey. Jadi Ustaz, apabila kita dalam Islam ini, kita nak melaksanakan hukum hudud, biasanya ada orang-orang yang tertentu akan kata, apa dalilnya? Apa dalil dan logiknya untuk kita melaksanakan hudud pada hari ini, sedangkan undang-undang itu yang telah dibuat 1400 tahun yang dulu. Dan ada yang juga kata, sekiranya kita melaksanakan hudud, kita dah kembali balik kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang dahulu dan bukan pada zaman era PKP pada hari ini. Jadi kalaulah kita tengok pada hari ini, kejadian jenayah pelbagai telah terjadi pada hari ini tidak dapat dibendung. Jadi Ustaz boleh bagi tak dalil yang berkata mewajibkan hukum hudud ini patut dilaksanakan dan ini adalah undang-undang yang terbaik, Ustaz? Silakan. Baik, wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, apabila kita bercakap tentang agama kita, tak kira lah sama ada kita bercakap tentang sembahyang, kita bercakap tentang undang-undang, kita bercakap tentang tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri, kita bercakap tentang soal ekonomi, soal kewangan, perbankan dan sebagainya, maka sudah tentu kita ingin mengetahui bahawa adakah itu sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ataupun ia adalah satu dakwaan yang tidak ada asas. Dan sebagaimana yang disebut oleh Tuan Syazril sebentar tadi, kenapakah jikalau itu memang yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah ataupun yang disebut oleh para ulama yang mu'tabar, maka kenapakah syariatan itu dikenakan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Baik, sebenarnya para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan jumlah jenayah hudud itu sendiri. Tetapi secara umumnya kita boleh katakan bahawa ia merangkumi 7 jenis kesalahan. Antara lain, yang pertamanya ialah kesalahan yang melibatkan apa yang dipanggil sebagai hubungan antara lelaki dan perempuan di luar pernikahan, yang dipanggil sebagai zina. Ini yang pertama, kesalahan zina. Yang kedua, kesalahan yang dalam undang-undang sekarang ini disebut sebagai defamation, undang-undang fitnah. Tapi fitnah ini dia lebih spesifik, dia menjurus kepada tuduhan ke atas orang lain bahawa orang itu telah melakukan perzinaan, sedangkan kita tidak ada bukti. Itu yang disebut sebagai qadzaf. Jadi qadzaf ini ialah satu fitnah yang spesifik, yang berkaitan dengan kita memfitnah orang lain dan kita mendakwa bahawa orang itu telah melakukan zina. Dan yang ketiganya ialah kesalahan yang melibatkan minuman yang memabukkan, ataupun haddul khamr, yang melibatkan khamar. Itu yang ketiga, iaitu kesalahan bagi seseorang yang minum satu minuman yang memabukkan. Dan itu juga ada perbahasan yang panjang lebar di kalangan para ulama tentang apakah yang dimaksudkan dengan khamar. Adakah minuman itu spesifik kepada bahan-bahan yang tertentu,
ataupun dapat diluaskan maknanya kepada segala jenis minuman yang memabukkan, ataupun apabila minuman itu hanya memabukkan sahaja dan tidak memabukkan orang lain, maka ianya tidak boleh dimasukkan di bawah hudud, macam-macam perbahasannya. Kemudian yang keempatnya ialah berkenaan dengan theft ataupun kecurian. Yang kelimanya hirabah, rompakan, samu dan seumpamanya. Yang keenam ialah kesalahan yang melibatkan al-baghi, iaitu kesalahan kita kata sebagai satu kesalahan subversif, menentang kerajaan, menggulingkan kerajaan menggunakan kekerasan, menggunakan aktiviti persenjataan, bukan bermaksud menukar kerajaan secara sistem demokrasi. Menukar kerajaan dengan sistem demokrasi itu dibenarkan. Mengkritik kerajaan dengan kritikan ilmiah, dengan fakta itu dibenarkan, malah digalakkan dalam apa yang disebut sebagai freedom of expression. Tetapi ini ialah kesalahan subversif, kesalahan menentang kerajaan menggunakan senjata, menggunakan kekerasan. Yang ketujuhnya akhir sekali ialah kesalahan yang dipanggil sebagai riddah ataupun murtad, kan, keluar daripada Islam. Jadi itu antara kesalahan-kesalahan yang disebut oleh para ulama di bawah kesalahan hudud. Dan namun begitu memang ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan berapakah sebenarnya jumlah kesalahan di bawah kesalahan hudud. Yang saya sebut tadi ada 7, dan 7 itu adalah tertakluk kepada perbincangan di kalangan para ulama. Baik, kenapa ianya dikuatkuasakan ataupun kenapa ianya kita berusaha untuk melaksanakan? Kenapa? Jawapannya kerana ianya terdapat dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang Islam, sama ada kita setuju ataupun kita tidak setuju dengan sesuatu perintah Allah Ta'ala dan Rasul, sikap kita ialah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Sebagaimana yang kita hidup dalam dunia hari ini, kan, kita dengan ibu, dengan ayah kita, walaupun ibu kita seorang yang tidak berpelajaran, uneducated, kan, ayah kita seorang yang buta huruf sebagai contoh, dan kita seorang yang ada 3-4 ijazah, kita seorang yang professional, engineer, kan, medical doctor dan sebagainya. Tapi jikalau perintah itu datang daripada ayah dan ibu kita, kita wajib taat sebagai seorang anak, kerana itu adalah perintah agama, perintah Allah dan Rasul. Jadi dalam Islam ini banyak perkara yang mana kadang-kadang kita rasa ini bertentangan dengan kehendak kita, bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan benda yang kita suka. Tetapi kerana itu adalah perintah Allah dan Rasul yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita sebagai seorang Islam, kita akur, kita tunduk. Antara contoh secara ringkas apa yang disebut dalam Al-Quran ialah sebagai contoh yang seringkali dijadikan bahan ketawa oleh pihak yang memusuhi hudud. Antaranya ialah berkenaan dengan hukuman potong tangan, kan? Potong tangan bagi orang yang melakukan kesalahan mencuri. Ini seringkali menjadi bahan ketawa, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun lukisan kartun dan sebagainya, dengan niat untuk menghina dan dengan niat untuk undermine, dengan niat untuk menghalang orang-orang Islam daripada melaksanakan perintah ini. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Maksudnya ialah wasariqu, dan pencuri lelaki, wasariqatu, dan pencuri perempuan. Maka Allah Ta'ala perintahkan faqta'u, potonglah aydiyahuma, tangan kedua-dua mereka itu. Perintah daripada Allah supaya potong tangan kedua-dua mereka. Kenapa? Jaza'an bima kasaba, sebagai hukuman, punishment, sebagai preventive punishment. Jaza'an bima kasaba nakalan, sebagai hukuman pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas Allah Taala menyebut itu sebagai nakalan minallah, Allah Taala sebut wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala itu maha perkasa
lagi maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahawa yang maha perkasanya, yang kuatnya adalah Allah, yang bijaksananya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita rasa kita kuat, kita berkuasa, kita ada authority, walaupun kita rasa kita sangat berilmu, sangat educated dan mempunyai pendidikan yang tinggi di beberapa negara maju dan sebagainya, kita mesti ingat bahawa Tuhan kita Allah, dialah yang lebih bijaksana dan dialah yang lebih perkasa berbanding dengan kita. Baik, dan ini mempunyai tujuan-tujuan dia. Antaranya yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, iaitu tujuannya supaya untuk mencegah orang lain daripada terjerumus dalam kesalahan yang sama. Hukuman ni macam-macam. Dia ada hukuman, kalau kita tengok sekarang ni dalam bentuk bound over, kan? Ikat jamin berkelakuan baik, sebagai contoh, ataupun hukuman dalam bentuk denda, kan? RM1,000 dalam PKP ni sebagai contoh, compound RM1,000. Hukuman dalam bentuk penjara, hukuman dalam bentuk melakukan kerja-kerja sosial dan sebagainya. Termasuk dalam negara kita ada hukuman seperti sebat, kan? Sebat 5 kali, 6 kali, 10 kali, termasuk ada hukuman gantung sampai mati. Ya, itu yang ada dalam negara kita, Section 302, kan, persiksaan. Kalau di negara luar ada hukuman bunuh dengan cara ditembak sebagai contoh, ataupun dilakukan dengan cara-cara yang tertentu, disuntik dengan bahan-bahan yang tertentu untuk mematikan pesalah-pesalah yang terlibat. Baik, dia ada tujuan dia. Baik, maka bila dia ada tujuan, kita dapati bahawa Allah Ta'ala menyebut bahawa hukuman-hukuman yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu dia ada tujuan. Maka tujuannya antara yang disebut dalam surah An-Nur ayat yang kedua, iaitu wal yashhada azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dia ada cara itu dilakukan dengan ada tujuan dia, iaitu antaranya ialah ada hukuman yang tertentu yang Allah Ta'ala perintahkan supaya wal yashhada azabahuma ta'ifatum minal mu'minin, iaitu hendaklah dipertontonkan kepada orang ramai, supaya orang ramai dapat mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku. Ini ada perbezaan dalam sistem negara kita dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam sistem negara kita, hukuman itu tidak dipertontonkan, kan? Tapi dalam Al-Quran ianya perlu dipertontonkan. Dan sebagian ulama menyebut bahawa antara hikmah hudud ini, hukuman hudud dipertontonkan, ialah supaya manusia tidak mengulangi. Dia dapat melihat secara langsung dengan mata mereka apa yang berlaku kepada penjenayah berkenaan. Itu antara yang disebut oleh sebahagian para ulama, antaranya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga, apabila kita melaksanakan undang-undang berdasarkan Quran dan hadis, bukannya man-made law, tetapi yang berasas pada divine law, berasaskan kepada revelation daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada elemen yang disebut sebagai penghapus dosa, untuk menghapuskan dosa dan mensucikan jiwa pesalah yang tersebut. Antara yang disebut dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang mana dia kata bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'a. Dia kata bahawa ketika mana di sekeliling Nabi itu, Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbai'ahlah ataupun berjanji taat setialah kamu kepadaku untuk tidak akan mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan bunuh anak-anak kamu, dan tidak akan berbohong sama sekali, dan tidak melakukan maksiat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, nescaya Allah Ta'ala akan bagi pahala kepadanya. Tetapi sesiapa sahaja yang melanggar sesuatu daripadanya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah, sebagai penghapus dosa. Dan barang siapa yang melanggar sesuatu daripadanya, lalu ditutupi oleh Allah Ta'ala akan kesalahannya, yakni tidak dihukum, maka terserah kepada Allah Ta'ala kalau dia menghendaki diampuninya kesalahan orang itu
dan kalau dia menghendaki diseksanya. Maksudnya ialah antara tujuannya supaya dapat dibersihkan dosa. Dan pembersihan dosa ni, elemen ini dia tidak ada dalam hukuman yang dikenakan di mahkamah-mahkamah yang tidak menggunakan hukuman berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, panjang lebar. Nah, kalau kita nak huraikan tentang hudud ni, mungkin tak habis satu semalam ni. Mungkin kita boleh adakan kuliah ataupun adakan kelas ataupun adakan dia kata satu bacaan kitab dan sebagainya. Jadi saya nak jelaskan lagi, Ustaz, dari segi hukuman ni, apabila orang awam ni seperti mana yang sebelum yang kita dengar, apabila potong tangan, kudung, apabila berzina, kena sebat dan sebagainya, dan direjam sehingga mati dan sebagainya. Tapi macam manakah yang dikatakan pembuktian dalam Islam untuk mensabitkan kes-kes berkaitan dengan hudud? Dan sekiranya tidak sabit, itu bagaimanakah? Boleh Ustaz terangkan sikit? Baik, wallahu a'lam. Bagi kesalahan hudud, oleh sebab ia ada satu kesalahan yang dipanggil sebagai hudud, iaitu kesalahan yang telah dihadkan, kan? Dia ada limitation, yakni yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk menukar hukuman itu. Tapi walaupun begitu, kita perlu ingat bahawa bukan bermaksud hukuman hudud itu menutup pintu secara total, kan? 100% langsung tidak ada discretion diberikan kepada mahkamah yang ada di atas dunia ini. Jadi masih ada ruang-ruang yang tertentu yang diberikan. Saya ambil satu contoh lah, yang paling mudah yang selalu disebut dalam masyarakat kita berkenaan dengan kesalahan zina. Kesalahan zina, sebagaimana yang kita sedia maklum, ada dua bentuk kesalahan zina. Yang pertamanya ialah zina yang dipanggil sebagai zina muhsan, kan? Orang yang pernah berkahwin ataupun masih ada spouse, ada pasangan, suami isteri. Bagi kesalahan yang muhsan, maka dia hendaklah direjam dengan batu sampai mati, stoning to death. Manakala bagi kesalahan jenis yang kedua, iaitu ghairu muhsan, yang anak dara, teruna, kan, maka hendaklah disebat sebanyak 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 kali. Kalau berdasarkan kepada hadis, az-zaibu bis-zaibi jaldu mi'atin warrajm, kan, hendaklah direjam dengan batu sampai mati. Al-bikr, kan, kalau antara yang belum kahwin itu hendaklah disebat 100 kali dan dibuang negeri ataupun dipenjarakan selama setahun. Baik. Bagi kesalahan zina, pembuktian dia selain daripada pengakuan, kan, iaitu orang yang dituduh itu sendiri mengaku akan kesalahan tersebut, dan ini disebut dengan jelas oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut bahawa al-iqrar hujjatun qasirah. Dia kata al-iqrar hujjatun qasirah. Maknanya kalau satu orang yang mengaku, katalah yang lelaki mengaku, zina itu dituduh, didakwa berlaku antara dua orang, antara lelaki dengan perempuan. Tetapi yang lelaki itu mengaku, maka Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia kata bahawa pengakuan itu hanya terpakai kepada si yang mengaku sahaja, si lelaki sahaja, dan tidak boleh digunakan ikrar lelaki itu untuk dikenakan hukuman yang sama kepada si perempuan. Tak boleh. Maksudnya si perempuan hendaklah dibicarakan. Baik. Itu yang pertama, iaitu pengakuan. Sama ada salah seorang mengaku ataupun kedua-duanya mengaku. Yang kedua ialah yang seringkali dijadikan sebagai bahan polemik dan juga bahan untuk troll dan sebagainya, iaitu berkenaan dengan saksi 4 orang, kan, lelaki yang ada. Ini yang seringkali dimomokkan. Dalam dunia sekarang mana ada orang berzina di tepi jalan ataupun atas meja makan, mana ada, bila masa nak jumpa saksi 4 orang. Itu antaralah perkara-perkara yang seringkali sama ada tujuannya sekadar untuk bergurau senda ataupun memang untuk menghina, itu terpulanglah kepada pihak yang terlibat. Tetapi bagi kesalahan zina,
oleh sebab dia pembuktiannya sangat ketat, kan? Sangat ketat. Sama ada orang tu mengaku ataupun kalau dia tidak mengaku, maka saksi 4 orang. 4 orang ni mesti lelaki dan lelaki itu mesti adil. Baik. Maka ini yang dijadikan bahan ketawa. Macam mana kita nak hukum orang tu sedangkan sukar untuk cari saksi 4 orang macam ni? Maka jawapannya dalam Islam, kita boleh create satu lagi kesalahan yang dipanggil sebagai khalwat, kan? Khalwat. Maka khalwat ini ialah satu charge ataupun pertuduhan alternatif. Sebab katalah kita dapat melaksanakan undang-undang hudud sekarang ni bagi kesalahan zina sebagai contoh, kan? Maka siapa yang berzina, dia muhsan, maka direjam dengan batu sampai mati. Tetapi tidak ada saksi. Maka bila tidak ada saksi, kita tak boleh tuduh dia dengan kesalahan zina. Tapi apabila pencegah maksiat ataupun pegawai penguasa daripada pihak berkuasa agama negeri serbu, mereka mendapati kedua-dua pasangan itu, lelaki perempuan itu dalam keadaan yang sangat aib. Yang aib yang tak perlu saya sebutlah, kan? Aib yang macam mana? Dalam keadaan yang sangat aib, yang mana semua orang kalau gunakan common sense akan kata, oh ini sudah terlanjur. Tapi Islam mengajar kepada kita, walaupun begitu, kita tidak boleh mengenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati ke atas janda tersebut ataupun suami orang, laki orang tersebut. Maka alternatifnya ialah dengan dituduh dengan khalwat. Cuma khalwat itu kita boleh pelbagaikan dia punya hukuman, sama ada hukuman yang sangat berat, bentuk hukuman yang bagaimana, maka itu boleh dibincangkan. Kalau sekarang ni kita merasakan bahawa hukuman itu terlalu ringan, saya percaya bahawa ianya boleh kita angkat kepada pihak berkuasa yang terlibat untuk bincang apakah bentuk hukuman yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi apa yang penting ialah sebagaimana yang saya sebut dalam hadis sebentar tadi, mana-mana yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala, maka itu adalah satu ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berapa ramai orang, termasuk diri kita sendiri pun, yang melakukan kesilapan. Tetapi kesilapan kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Maka itu adalah satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita supaya kita bertaubat kepada Allah. Kita jangan sekali-kali bila kita terlepas, kita melakukan satu dosa, satu kesalahan dan kita terlepas, kita anggap itu sebagai peluang untuk melakukan kesalahan yang kedua. Maka itu sikap yang salah. Sepatutnya bila kita terlepas, orang tidak mengetahui dosa yang kita lakukan itu dan kita terlepas daripada hukuman, anggaplah itu sebagai satu peluang daripada Allah menutup aib kita dan supaya kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz. Okey, sebelum ni kebanyakan pada hari ini ada isu-isu daripada Mahkamah Syariah pada hari ini telah menjalankan satu perintah sebatan. Jadi kebanyakan sebatan 6 rotan, 3 rotan dan menjadi isu oleh pejuang hak asasi. Jadi antara isu-isu yang disebut ini, maknanya perkataan yang disebut hukuman sebat langgar hak asasi. Jadi bagaimana pandangan Ustaz antara undang-undang hudud ini dengan hak asasi, Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, hak asasi ataupun human right, kan, hak asasi manusia ini bukanlah satu benda yang tidak bagus. Ia satu benda yang sangat bagus. Kita kena faham bahawa setiap individu dan setiap insan manusia yang ada di atas muka bumi ini, dia ada hak mereka masing-masing. Bukan sahaja manusia ada hak, malah binatang pun ada hak. Kita tak boleh kita nampak anjing tepi jalan, kita pukul dia sampai mati tanpa ada sebab yang dibenarkan. Saja-saja kita nak main dengan kita pukul sampai dia mati, itu tidak dibenarkan dalam agama Islam sekalipun. Malah pokok sekalipun, kan, pokok pun dia ada hak dia. Ada pokok di tepi jalan, elok, cantik, dia tumbuh. Walaupun dia pokok liar sekalipun, tiba-tiba kita tanpa ada sebab kita pergi musnahkan pokok yang telah pun memberikan jasanya, meneduhkan berapa ramai orang yang lalu lalang dan sebagainya. Itu tak dibenarkan dalam agama. Maka setiap makhluk Allah dia ada hak dia.
Jadi hak asasi manusia ini satu perkara yang kita tidak tentang. Itu satu perkara yang bagus. Cuma yang kita tidak bersetuju ialah apabila kita memperjuangkan hak asasi secara melampaui batas, yang melanggar bukan sahaja ajaran agama tapi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat yang plural, majmuk macam negara kita hari ini, yang mana kita telah dididik dari kecil lagi untuk saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Saya ambil satu contoh kan, antara perkara yang sering kali disebut oleh golongan pejuang hak asasi manusia ini ialah berkenaan dengan moral policing kan, khaluat. Oh, dia kata tak boleh kita tangkap orang khaluat. Orang tu dia nak bercium ke, dia nak berdua-duaan dan sebagainya, itu hak dia. Ataupun yang kita biasa dengar, apabila pihak berkuasa agama tangkap orang yang memakai pakaian yang menjolok mata kan. Oh, dia kata itu hak asasi manusia. Ataupun kes yang pernah berlaku yang melibatkan apa yang dikenali dalam masyarakat kita sebagai kes LGBT ataupun juga disebut sebagai kes rendah. Satu usaha untuk mengatakan bahawa enactment Undang-Undang Jenayah Syariah di Negeri 9 itu, Seksyen 66 itu sebagai tidak berperlembagaan, unconstitutional kan. Dan kita kena ingat bahawa usaha mereka itu berjaya di satu peringkat mahkamah kan. Bukan kata mereka kalah semua, mereka berjaya di satu peringkat mahkamah. Itu menunjukkan bahawa mereka ada kekuatan. Apa yang kita ingin nyatakan di sini ialah betul kita menghormati hak asasi manusia. Saya juga dan Tuan Syazri dan semua program syar'i pun kita sangat menghormati dan kita memperjuangkan hak asasi manusia. Tetapi janganlah kita mewujudkan new religion. Banyak pakar yang mengkaji berkenaan dengan human rights movement ini, mereka mengatakan bahawa human rights dalam zaman moden hari ini telah menjadi new religion, menjadi agama baru. Buktinya, ini saya nak share secara informal lah kita kata. Saya pernah berjumpa dengan kawan saya, seorang peguam. Dia beragama Hindu, kawan saya ni. Seorang peguam yang beragama Hindu. Kami terserempak di mahkamah, berbincang dengan dia, bercakap dengan dia. Akhir sekali masuk tajuk berkenaan dengan human rights. Dia kata, dia sendiri dia kata bukan orang Islam sahaja yang pening dengan golongan pelampau yang melampau dalam memperjuangkan human rights. Dia kata dia kata orang Hindu pun pening dengan golongan yang human rights ni sampai tak mau ikut agama Hindu. Mana lawyer Hindu, peguam Hindu pun tak mau ikut agama Hindu. Dia kata kami pun pening. Jadi apa yang saya nak highlightkan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah jikalau orang Islam diajak untuk tidak lagi mengikut agama Islam, jikalau penganut agama Hindu dimomokkan supaya meninggalkan agama Hindu, menghina agama Hindu mereka, kalau orang Kristian juga dimomokkan sebegitu, akan berlaku kacau bilau. Tidak ada perasaan hormat agama masing-masing. Jadi ini satu perkara bahaya yang cuba dilakukan oleh golongan ini. Sebab itu pendapat saya ialah kita hendaklah approach, menggunakan approach yang sesuai. Maksudnya ialah, katalah seseorang tu, dia kata dia lelaki tapi sebenarnya dalam dirinya perempuan. Maka saya percaya tidak ada pejabat agama, tidak ada mahkamah syariah ataupun tidak ada mana-mana ustaz yang akan blame secara membuta tuli. Jikalau dia memang ada masalah, pergi berjumpa dengan pakar perubatan, dapatkan rawatan, nasihat perubatan, kalau perlu ubat, dapatkan ubat dan sebagainya, maka diselesaikan secara yang betul. Kerana ada genuine case. Yang kita tidak maunya ialah dia tidak ada masalah apa-apa pun, tetapi kerana nafsu semata-mata, kan? Nafsu nak jadi perempuan, nafsu nak jadi lelaki, nafsu nak mabuk, nafsu nak berhenti, maka kita tak boleh jadikan nafsu ni sebagai ketua di dalam hak asasi manusia. Maka dengan sebab itu nafsu kita, maka kita berhak untuk melakukannya. Ini sangat bahaya. Bebas nak pakai macam mana pun. Kita tak boleh terima orang yang pakai menjolok mata. Even dalam mahkamah, Tuan Syazri pun tahu. Kita lawyers, bila masuk mahkamah ada dress. Tak boleh pakai warna yang diikut
Kita tak boleh kan, kita ada dress code kita, warna pun ditentukan, jubah macam mana yang kita boleh pakai, tanda lahir macam mana. Itu contoh bahawa hidup kita ni kita ada peraturan yang perlu kita hormati. Okey. Jadi pada yang menonton, kalau nak bertanya soalan mungkin boleh type di soalan dan insya-Allah kita cuba jawab. Kalau tak tanya soalan mungkin boleh dengar apa soalan-soalan yang saya akan tanya seterusnya. Jadi Ustaz, di Malaysia ini kita ada India, Cina, Melayu, kita ada Rohingya pada hari ini, kita ada Bangladesh, Pakistan dan kita ada pelbagai bangsa yang telah tinggal di Malaysia. Ada suara-suara sinis mengatakan, kata bolehkah ada kesesuaian ke hudud dilaksanakan dalam masyarakat yang majmuk di Malaysia ini? Ustaz boleh jelaskan Ustaz? Baik, wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya istilah masyarakat majmuk bukan baru muncul zaman kita. Bukan masyarakat majmuk ni bukan hanya berlaku di Malaysia. Dan masyarakat majmuk ni bukan hanya berlaku pada tahun 2020. Kan? Masyarakat majmuk ni sudah pun wujud pada zaman dahulu kala. Kan? Pada zaman syariat diturunkan kepada kita pun sudah berlaku, sudah ada masyarakat majmuk. Malah di Madinah adalah satu negara atau satu tempat yang dipenuhi, dikelilingi oleh masyarakat majmuk. Sebab itu kita mengetahui bagaimana transaction antara Nabi dengan orang Yahudi, dan Yahudi ni pula dia ada pelbagai puak kan. Dia ada pelbagai puak, dia bukan ada satu puak Yahudi, dia ada banyak puak. Dan itu menunjukkan kepada kita bahawa apa yang berlaku di Madinah, bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi, itu ada the best example kan, the best pattern leadership yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kan, Nabi dia boleh melaksanakan undang-undang Islam itu dalam konteks masyarakat majmuk di Madinah, maka apatah lagi pada zaman kita. Dan kita kena ingat bahawa majmuknya Madinah pada masa itu, kaum yang ada yang sangat dominan adalah Yahudi. Sedangkan Yahudi, kalau kita bercakap di kalangan kita orang Islam, orang Melayu ni, Yahudi ni tak adalah makhluk paling jahat atas muka bumi. Kan? Itu makhluk paling jahat. Bagi kita orang Melayu sebut Yahudi ini paling jahat. Sedangkan kita ada jiran kita orang Cina yang sangat baik dengan kita, yang satu sekolah dengan kita, kawan kita yang India, Mamak, Melayu kan. Tadi Tuan Syazil sebut Rohingya, kan kita ada daripada Kemboja dan sebagainya. Jadi apa masalah? Yang pentingnya adalah kita menggunakan approach yang betul. Maksudnya saya ialah kita tidak boleh menggunakan approach yang menghina orang lain. Kan? Kita perlu menggunakan approach yang boleh menenangkan hati orang lain, meyakinkan orang kepada sistem perundangan yang hendak kita perkenalkan. Kalau kita mempamerkan sudut yang kelihatan seperti kejam, kan? Kelihatan seperti kejam, yang kita momokkan potong tangan, yang kita momokkan ialah rejam dengan batu sampai mati, tapi kita tidak julang nilai-nilai keadilan Islam. Bagaimana digalakkan pemaafan, bagaimana digalakkan memberi ganti rugi sebagai contoh, kan? Bagaimana mangsa jenayah diberi compensation dan sebagainya kan. Itu yang menyebabkan masyarakat hari ini dia takut. Mereka takut bukan sahaja kerana masalah musuh-musuh Islam cuba untuk tarnish image baik yang ada pada Islam. Malah mereka ini tidak sukar untuk menerima Islam dengan sebab mereka salah faham, dengan sebab approach yang digunakan oleh sebahagian di kalangan orang-orang Islam yang terlalu tergesa-gesa tanpa mempersiapkan diri mereka dengan ilmu yang betul untuk melaksanakan undang-undang seperti ini. Maka apa yang penting ialah kita perlu tunjukkan bahawa dalam undang-undang Islam itu tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Yang adanya ialah suatu sistem yang sangat ketat. Dia punya ketat itu ialah sampai tahap burden of proof, kan, beban pembuktian itu jauh lebih ketat berbanding dengan
sistem yang sedia ada dalam negara kita pada hari ini. Oleh sebab dia jauh lebih ketat, maka kemungkinan untuk orang yang dituduh itu dikenakan hukuman adalah semakin mengecil. Tetapi tidaklah bermakna bahawa bila kita melaksanakan undang-undang Islam, maka penjenayah mudah terlepas. Sebab apa? Sebab sebagaimana yang saya sebut tadi, kita masih ada lagi satu jurisdiction ataupun satu ruang yang diberi kepada pemerintah, yang kita panggil discretion, kan, bidang kuasa yang Islam serahkan kepada kerajaan untuk kerajaan fikirkan yang mana bentuk kadar hukuman dan sebagainya berdasarkan kepada suasana setempat dan juga tahap keseriusan sesuatu kesalahan tersebut. Jadi itu antara perkara yang kita perlu berikan kefahaman. Dan satu lagi ialah tentang ganti rugi. Dalam Islam ni kita ada diat. Hari ini kalau kita lihat ramai orang yang menjadi mangsa kecurian. Mangsa kecurian tidak ada ganti rugi. Sedangkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut dalam kitabnya Al-Madkhal li Dirasati Syari'atil Islamiyah, dia mengatakan bahawa Umar Al-Khattab pernah memberikan ganti rugi 2 kali ganda kepada mangsa kecurian yang dicuri hartanya. Ganti rugi itu diberi 2 kali ganda. Mana itu contoh discretion. Itu terpulang kepada kerajaan untuk menentukan kadar ganti rugi. Tapi itu contoh yang mana ada discretion yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk compensate, untuk bagi ganti rugi kepada mangsa jenayah. Orang yang ditumbuk, orang yang diserang, dicurah asid. Hari ini kita lihat berapa ramai Cina yang kena serang, Melayu yang kena serang, India yang kena serang. Mereka terlantar di hospital, mereka tidak ada dapat ganti rugi apa-apa. Tapi jika kita melaksanakan Islam, termasuk apa yang disebut oleh para ulama sebentar tadi, maka sudah tentu saya percaya tidak ada rakyat negara ini yang akan menolak ganti rugi. Semua orang mahukan ganti rugi. Malah PKP pun kita tengok berapa ramai orang petikan. Dia tak dapat 500, tak dapat 1000 dan sebagainya. Semua orang nak 500. Orang perlukan duit tersebut. Maka bila Islam itu kita laksanakan dengan ijtihad para ulama, saya percaya bahawa gambaran buruk berkenaan dengan Islam itu dapat dibersihkan, dapat dikurangkan sedikit demi sedikit, insya-Allah. Okey Ustaz, saya agak tertarik dengan pandangan Ustaz apabila Islam ini dia sebenarnya satu agama yang penyayang dan sekiranya sesiapa yang kena kesan jenayah tersebut diberi ganti rugi yang Ustaz katakan tadi melalui diat. Jadi ini mungkin kalau dalam penal code ataupun kanun kesiasaan, kalau hukuman bunuh hanya pesalah sahaja yang dikenakan sebagai hukuman gantung dan keluarga pesalah tidak mendapat ganti rugi yang sewajarnya. Kalaulah kecederaan pukul seperti mana kes Adib dan sebagainya yang tidak melalui hanya sekadar melalui undang-undang jenayah, hanya pesalah sahaja yang dihukum, tetapi mungkin keluarga tidak mendapat apa-apa papasan ataupun ganti rugi. Jadi Ustaz boleh jelaskan lanjut tak dari segi diat ni Ustaz, bagi jelas, sebab kemungkinan orang yang lihat pada hari ini satu kesan hukuman sahaja, tidak kepada dalam Islam ini menilai ataupun melihat kepada kadar ganti rugi itu tersebut ya. Ustaz boleh jelaskan sikit? Dia dalam undang-undang Islam dia ada apa yang dipanggil sebagai diat ataupun bahasa kita yang mudah untuk orang-orang awam faham, ganti rugi lah, ganti rugi. Syekh Abdul Azim sebagai contoh, Al-Khalafi, dia sebut bahawa yang kata diat ini ialah satu harta kan, nilai yang wajib dikeluarkan kerana sesuatu jenayah yang dilakukan. Diat tu ialah satu harta nilai yang dikeluarkan dengan sebab sesuatu jenayah yang dilakukan dan dia diberikan kepada mangsa, dan keluarga mangsa. Mangsa dan keluarga mangsa. Dan ini adalah antara perkara yang cantik yang ada dalam undang-undang Islam. Malah kalau bagi sahabat-sahabat yang rajin ataupun yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat 92 yang mana Allah Ta'ala menyebut panjang lebar berkenaan dengan persoalan diat ini. Contohnya ayat wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, sehingga kepada akhir ayat.
dan tidaklah layak bagi seseorang mukmin itu membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kalau dia khata'a, kan, kecuali dia tersilap, sehinggalah sampai kepada ayat yang menceritakan tentang diat. Jadi itu surah An-Nisa ayat 92 yang menunjukkan kepada kita bahawa ada diat, kan? Ada diat yang mana kerana tersilap, ada dia sebahagian ulama dia bahagi kepada 3 pula. Kerana tersilap, kan? Separuh silap dan juga kerana sengaja. Itu ada perbahasan di kalangan para ulama. Dan yang cantiknya ialah kita dapati bahawa apa yang ada dalam Al-Quran berkenaan dengan diat, sama ada kita nak nilaikan diat itu 100 ekor unta itu dengan harga sekarang sebahagian mentaksirkan sebagai RM600,000, RM700,000, itu kita letak dalam perbahasan seterusnya. Tapi yang pentingnya ialah itu antara angka-angka yang pernah dibahaskan berkenaan dengan nilai yang ada sekarang bagi satu nyawa. Itu belum lagi kita cerita tentang diat kalau berlaku luka pada mata, pada telinga, kecederaan pada badan dan sebagainya. Itu ada jumlah-jumlah yang tertentu. Tapi yang saya nak kongsi di sini ialah, yang cantiknya ialah kita dapati dunia moden hari ini mulai mempunyai undang-undang walaupun tidak sama 100% dengan diat ataupun undang-undang Islam, tetapi dia mempunyai beberapa ciri persamaan. Contohnya ialah apa yang berlaku di Amerika. Saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian, saya dapati bahawa di Amerika mereka mengamalkan apa yang kita panggil sebagai diat ala Amerika. Dia punya version, kan? Diat version Amerika. Contohnya diat version Amerika ini, mereka mempunyai apa yang dipanggil sebagai expenses yang di-cover oleh diat version Amerika ini. Antaranya ada yang dipanggil sebagai funeral expenses. Berlaku pengkebumian, maka segala perbelanjaan berkaitan dengan pengkebumian itu maka hendaklah diberi ganti rugi kepada mangsa ataupun keluarga mangsa yang terlibat. Jadi keluarga mangsa diberi ganti rugi, sebab kita tahu bahawa di negara-negara maju yang tertentu berbeza dengan negara kita. Di negara kita perbelanjaan pengkebumian mungkin sekitar RM1,000, RM2,000. Kita ambil yang basic, antara RM1,000, RM1,500, RM2,000. Kalau kita lihat di Australia dan negara-negara maju yang lain, angkanya termasuk di UK, angkanya boleh mencecah kepada RM20,000. RM20,000 ini satu angka yang besar. Maka diat version Amerika ini dia cover antaranya ialah expenses yang berkaitan dengan funeral, berkaitan dengan pengkebumian. Selain daripada itu, diat version Amerika ini juga dia cover kerugian dengan sebab hilangnya pendapatan. Katalah berlaku kes ragut sebagai contoh. Ragut menyebabkan kecederaan parah kepada mangsa dan mangsa tak boleh bekerja, tidak boleh mencari nafkah, maka dia hilang pendapatannya. Katalah sebulan gajinya RM3,000, kan, RM3,000, maka dia terlantar selama 2 bulan. Maka kalau RM3,000 untuk 2 bulan dia beri ganti rugi sebanyak RM6,000 kerana pendapatan ini kecuali bagi orang yang dapat paid, kan, orang yang dapat paid leave itu cerita lain. Tapi ini contoh orang yang berlaku loss of income, dia hilang pendapatan. Jadi diat version Amerika dia cover benda-benda yang macam itu, termasuk medical counselling expenses, kan, perbelanjaan counselling, perbelanjaan perubatan, masuk klinik, masuk hospital, loss or damage property, kereta rosak, motosikal rosak dan sebagainya, perbaiki. Itu semua dibiayai, kan, diberi ganti rugi, dan termasuk perbelanjaan lain. Sedangkan yang Islam kalau kita tengok, dia punya jumlah dia jauh lebih besar, kan, jauh lebih besar. Dia boleh mencapai angka RM100,000, RM200,000 dan sebagainya. Cuma bagaimana mekanisme itu yang tu perlu dibincangkan oleh jawatan kuasa dan sebagainya. Tapi yang penting kita dapati bahawa negara-negara maju pun sudah ada undang-undang yang mirip, walaupun tidak 100% menyamai dia, tapi mirip
untuk menjaga welfare, kebajikan mangsa yang terlibat. Jadi saya percaya Tuan Syazril, saya percaya bahawa kalau ini yang kita kempen, kan, yang kita kempen kepada rakyat di negara ini, tidak ada Melayu, tidak ada Cina, tidak ada India, tidak ada Iban, tidak ada Kadazan yang akan tolak undang-undang yang memperuntukkan mesti ada compensation, mesti ada ganti rugi, bayaran ganti rugi kepada mana-mana mangsa jenayah yang terlibat. Allah. Okey, ada soalan, saya raikan soalan. Satu soalan ni dia kata daripada Syabil Zulkifli. Adakah kita menjadi kufur kalau kita tolak hudud, Ustaz? Boleh jawab, Ustaz? Wallahu alam. Ini soalan yang sangat popular. Saya ceramah mana-mana ini antara soalan yang mesti keluar. Adakah kufur? Kufur itu kita perlu define apa makna kufur. Kan? Kufur dia ada dua. Satu kufur yang menyebabkan terkeluar dari millah, terkeluar dari agama. Maksudnya terbatal syahadat. Itu satu bentuk kufur yang terkeluar daripada Islam. Satu lagi kufur dengan maksud dia kufur nikmat, kan? Dia berdosa kerana dia mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, tetapi tidaklah menyebabkan terkeluar dia daripada Islam. Maka berbalik kepada soalan tadi, adakah seseorang itu menjadi kufur? Maka kalau soalan itu bermaksud bahawa adakah seseorang itu terkeluar dari Islam kerana menolak hudud, maka kita perlu lihat kenapa dia menolak hudud. Kan? Kalau dia menolak hudud itu kerana bencinya kepada hudud itu sendiri, dan dia tahu bahawa ada dalam Al-Quran, hudud itu ada dalam sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi, maka dia tetap membenci walaupun ianya datang daripada Quran dan hadis, maka itu akan menyebabkan dia terkeluar dari Islam. Na'udzubillah. Kan? Sama sebagaimana orang yang benci amalan puasa bulan Ramadan. Kita kata puasa Ramadan ini wajib bagi orang Islam. Ada dalam Quran. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, dia kata dia benci puasa. Walaupun kita kata puasa ni Allah Ta'ala yang syariatkan, maka orang itu juga dia terkeluar daripada Islam. Jadi sesiapa sahaja yang membenci ajaran Islam sedangkan dia mengetahui dengan jelas bahawa itu ajaran Islam, maka dia terkeluar daripada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membenci hudud bukan kerana hudud itu sendiri, kan? Tetapi dia membenci hudud kerana hudud itu dilaksanakan dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak adil, tidak mengikut lunas-lunas Islam. Sebagaimana kita tunjukkan di setengah-setengah tempat, tanpa ada perbicaraan yang adil, terus pancung kepala orang tu, tanpa ada saksi, tanpa dibicarakan, tanpa diberi peluang kepada tertuduh untuk present case dia, untuk membela diri dia, untuk menyampaikan version dia bagaimana. Maka kalau itulah hudud yang dia benci, yang dilaksanakan dengan cara yang zalim, tidak mengikut Al-Quran dan hadis, saya percaya itu semua kita semua benci hudud yang macam tu. Saya sendiri pun tidak suka hudud seperti itu kerana Allah Ta'ala mengharamkan zatnya sendiri untuk berlaku zalim. Jadi kita tidak boleh menggunakan nama hudud untuk berlaku zalim kepada orang lain. Tuan Syazril, dia macam orang poligami lah. Macam orang poligami. Kan? Dia gaji tak ada, duit tak ada, dia zalim ke isteri dia, tapi dia berselindung di sebalik sunnah Nabi. Dia berselindung di sebalik sunnah Nabi. Dia kata ini sunnah Nabi ni poligami ni sunnah Nabi. Ayat Quran sebut fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Dia hafal ayat Quran tu. Ayat Quran tu dia berselindung di balik ayat Quran. Dia sendiri zalim. Dia sendiri pukul isteri dia. Maka orang benci kepada poligami dengan sebab kezaliman itu tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Tapi yang dibenci itu kerana poligami yang dilakukan dengan cara yang tidak adil, mengikut apa yang diajar oleh Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, ada lagi satu soalan, Ustaz. Okey. Daripada Balkis Najwa, saya ada soalan. Seperti mana yang kita tahu, negara kita mengamalkan sistem demokrasi. Sekiranya hukuman hudud dilaksanakan, dah menjadi hukuman yang sah melalui proses perundangan
dan diisytiharkan oleh perlembagaan, adakah ia akan menggugat identiti negara dan melenyapkan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia, Ustaz? Okey, Ustaz. Boleh, Ustaz? Yang pertamanya kita kena tahu bila kita sebut perkataan demokrasi, apa maksud demokrasi, kan? Dan apa yang dimaksudkan dengan sistem demokrasi. Demokrasi ni maksudnya ialah people rules, kan? Maknanya maksudnya rakyat yang memerintah, rakyat yang berkuasa. Apa maksud rakyat yang memerintah, rakyat yang berkuasa? Iaitu rakyat yang memilih pemimpin. Ya, rakyat yang memilih siapa yang akan memerintah negara ini dan bagaimana bentuk pemerintahan. Itu datang daripada rakyat melalui majority. Apa makna majority? Itu apabila lebih ramai orang bersetuju dengan sesuatu keputusan, maka yang minoriti perlu akur, hormat kepada keputusan majority. Itu maksud sistem demokrasi, iaitu kita menghormati suara majority. Pada masa yang sama kita melindungi hak-hak golongan minoriti. Baik, sebagaimana soalan daripada Puan Balqis Najwa tadi, apabila melalui sistem demokrasi tiba-tiba hudud itu dilaksanakan, maka sudah tentulah ia tidak akan menjejaskan sistem demokrasi, sebab hudud itu dilaksanakan dengan melalui proses demokrasi. Maksudnya ialah dia mendapat sokongan ahli-ahli parlimen, kan? Undian perlu dibuat. Maka rakyat yang melantik dan memilih wakil mereka di upper house, di Dewan Rakyat, yang mana parlimen kita ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Maka apabila kita melaksanakan hudud, dia melalui proses-proses tersebut sampai kepada yang tertinggi sekali, yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Maka jikalau kita melalui semua proses berkenaan, undiannya, pembentangannya di parlimen, upper house, lower house, di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, diberi peluang untuk dibahaskan dan dibuat undian dan mendapat sokongan majoriti, dan kemudiannya diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong dan juga semua pihak yang terlibat melalui proses draft yang teratur oleh pihak pejabat peguam negara dan sebagainya, maka saya tidak nampak itu akan menjejaskan sistem demokrasi di negara kita. Malah itulah yang paling tepat. Kita tidak boleh melaksanakan hudud dengan cara mengguling kerajaan dengan menggunakan senjata. Tak boleh. Itu tak dibenarkan dalam agama. Maka hendaklah kita, kalau kita ingin melaksanakan undang-undang Islam, mesti mengikut proses yang betul di sisi undang-undang yang available, yang ada, yang berkuat kuasa pada waktu itu. Allahu a'lam. Okey, Ustaz, ada satu nak kata soalan, bukan soalan tapi satu pernyataan. Saya jadikan satu soalan, mungkin ini soalan terakhir daripada Tuan Ibrahim kita, kan, Ustaz Ibrahim, sampai dia lawyer, dia tanya kita. Tak apa, kita Ustaz Jay tolong jawab. Dia cuba bagi cadangan, dia kata sampai masa untuk digantikan civil law dengan syariah remedial law. Jadi pandangan Ustaz pada hari ini, graduan-graduan daripada syariah, graduan daripada UIA, ada LLB, ada LLBS, saya rasa dah beberapa generasi yang menguasai mahkamah-mahkamah civil dan mahkamah syariah pada hari ini. Adakah yang dikatakan syariah remedial law ini boleh diganti dengan civil law menjadi asas utama seperti mana di negara Brunei pada hari ini, iaitu sekarang ni undang-undang syariah adalah undang-undang nombor 1 di negara Brunei. Macam mana pandangan Ustaz di Malaysia keadaannya? Baik, wallahu a'lam. Sebenarnya untuk kita melaksanakan, sama ada kita sebut istilah syariah remedial law dan sebagainya ataupun apa-apa istilah yang kita ingin gunakan, sebenarnya pada pendapat saya, dalam pengalaman kita di negara kita ini, dia lebih kepada faktor political will, kan? Faktor kehendak dan keinginan ahli-ahli politik ataupun kerajaan. Jikalau ahli politik yang berkuasa, kerajaan yang memerintah inginkan sesuatu dan ia menggunakan dengan cara yang betul,
dia menggunakan dengan cara yang betul. Ada penerangannya dan approach yang digunakan itu betul, meyakinkan rakyat, dan jikalau kerajaan melaksanakan itu dengan menunjukkan highlight betapa bagusnya syariah remedy law ataupun apa-apa undang-undang yang kita ingin perkenalkan, saya tidak nampak bahawa itu akan menimbulkan masalah kepada negara kita. Yang menjadi masalah kerana ada berlakunya politicking, kan? Sebab kita tahu bahawa di negara kita ni kita ada parti politik yang banyak bilangannya. Ada yang di sebelah kerajaan dan ada yang di sebelah pembangkang. Di kalangan kita ada yang berpolitik dengan cara yang kotor, dengan cara kotor. Apabila melihat sesuatu perkara itu dilakukan oleh satu pihak lain, oleh pihak lawan, asalkan datang daripada pihak lawan, semua dia tentang. Ini masalah politik kotor yang diamalkan bukan semua, tapi oleh sebahagian di kalangan ahli-ahli politik dalam negara kita ini, tanpa mengira sama ada mereka di sebelah kerajaan atau mereka di sebelah pembangkang. Apa yang patut kita suburkan, yang patut kita promosikan dalam masyarakat kita ialah kita berpolitik dengan cara sihat. Politik cara sihat ialah jikalau sesuatu idea atau cadangan itu datang daripada mana-mana pihak sekalipun, hatta dia datang daripada musuh kita sekalipun, tapi ianya baik, maka hendaklah itu diangkat untuk dibahaskan dan kemudian direalisasikan, dilaksanakan dalam negara kita. Dan saya percaya bahawa jikalau kita melakukan kita berpolitik dengan cara yang sihat ini akan memberi keuntungan bukan sahaja kepada kita sebagai ahli politik, sebab orang akan nampak bahawa kita sebagai seorang ahli politik yang matang, bukannya childish, reject semua benda daripada musuh, tapi itu akan menyebabkan sokongan lebih bertambah, khususnya daripada pengundi-pengundi atas pagar ni yang tak berpihak kepada mana-mana parti politik. Mereka tahu bahawa bahawa pemimpin politik itu sangat matang, kan, tidak bertindak dengan cara yang kotor, menerima segala idea, walaupun idea itu datang daripada orang kampung sekalipun, kalau ianya baik akan dipertimbangkan, maka ini akan menambah jumlah sokongan daripada kawan dan juga lawan termasuk pihak atas pagar kepada ahli politik yang terlibat, insya-Allah. Okey, dan hari ini malam ni jelas selama 1 jam kita dah berbincang tentang hudud, qisas dan diat, dan mungkin banyak lagi isu-isu yang mungkin boleh ditanya dan sebagainya. Mungkin kita akan ambil siri-siri yang akan datang. Jadi Ustaz, mungkin untuk akhir sekali dalam masa 30 saat untuk bagi apa-apa pandangan dan penggulungan terhadap apa yang kita sampaikan pada malam ni, Ustaz. Silakan. Sahabat-sahabat sekalian, yang paling penting ialah kita mencontohi apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang pada diri Nabi itu ada the best pattern, contoh yang paling baik. Nabi nak berdakwah, kan? Nabi nak amalkan poligami, Nabi nak lead tentera, Nabi menubuhkan kerajaan di Madinah dan sebagainya, tapi pada diri Nabi itu ada sifat-sifat yang terpuji, kan, akhlak yang baik. Nabi terkenal dengan akhlak mahmudahnya, akhlak yang terpuji. Kalau kita hari ni kita nak bawa Islam, kita nak bawa hudud dan sebagainya, tapi akhlak kita buruk, kan, dipenuhi dengan sifat mazmumah, sifat yang tercela, maka macam mana orang nak terima Islam yang kita bawa? Jadi nasihat untuk diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat sekalian, marilah kita pada masa kita memperjuangkan agama kita, pada masa yang sama pastikan akhlak kita akhlak yang baik. Janganlah bulan Ramadan ni masih lagi maki hamun, bodoh, pangang dalam WhatsApp, dalam Facebook. Sangat-sangat tidak cantik. Ini bulan Ramadan, bulan yang lebih patut kita jaga akhlak kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas kerana sudi terima jemputan saya pada malam ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita pada malam ni, dan ini adalah diskusi yang melibatkan perundangan syariah terkini, dan insya-Allah isu-isu yang menarik kita cuba tampilkan dalam solusi syariah setiap malam selagi mana PKP, selagi mana bulan Ramadan. Dan insya-Allah juga pada malam esok kita akan bersama dengan seorang pakar perubatan Islam, iaitu Ustaz Dr. Akmal, Iqmal, iaitu seorang
orang kanan ataupun orang yang kuat dalam Darul Syifa berkaitan, kita akan membincangkan tentang sihir rumah tangga. InsyaAllah. Ustaz mungkin esok boleh sekali untuk lihat kot Ustaz, no? Kalau free lah. InsyaAllah. Okey, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.